نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة غيرت الدنيا في عينينا بالليل وضحاها صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا نبينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life
I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending your praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending your praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear, by Allah, I swear, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sekali ribuan kemaafan dipohon daripada pihak kami atas kelewatan kami memulakan webinar kerana terdapat sedikit masalah teknikal. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang berbahagia, Ustaz Faisal bin Ibrahim, penceramah bagi program webinar Tarbiyah Islamiah dalam dunia pendidikan, perkongsian pengalaman. Yang dihormati, Saudara Muhammad Syafiq Farhan bin Muhammad Fathi selaku Ketua Pengarah Program. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Tidak lupa juga selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis webinar pada petang ini. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis webinar kita, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya kasihi sekalian, sedikit peringatan untuk menjaga adab-adab semasa berada di dalam majlis ilmu. Diminta juga untuk mengisi Google Form kehadiran yang telah dipin di ruangan chat. Hadirin sekalian, tajuk webinar kita pada petang ini ialah webinar Tarbiyah Islamiah dalam dunia pendidikan, perkongsian pengalaman oleh penceramah jemputan kita Ustaz Faisal bin Ibrahim. Sedikit maklumat untuk para hadirin sekalian. Webinar ini adalah di bawah pemantauan pensyarah kursus pendidikan Al-Quran iaitu Dr. Ahmad Fakhrul Razi bin Muhammad Sabidi. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan penceramah kita Ustaz Faisal bin Ibrahim. Beliau merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Batu Buruk, Terengganu. Beliau mula menjadi seorang pendidik pada tahun 2015 di Semazar sehingga kini. Dan pernah mengajar dalam subjek syariah, usuluddin, bahasa Arab, hifzul Quran dan tajwid. Beliau mengajar kelas arus perdana iaitu pelajar-pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan pelajar CJ Tinggi Agama Malaysia, STAM. Saya Ainul Mardiah binti Ahmad Badarudin selaku moderator anda pada petang ini. Jadi Ustaz, fokus webinar kita pada petang ini adalah Tarbiyah Islamiah di dalam dunia pendidikan. Boleh Ustaz ulaskan apakah yang dimaksudkan dengan Tarbiyah Islamiah di dalam dunia pendidikan? Baiklah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan kerja buat kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina ya Allah, buang segala simpulan yang ada di lisan kami. Yafqahu aqwalana, mudah-mudahan siapa pun yang mendengar apa kami katakan dapat memahaminya dengan baik. Rabbi zidna ilma ya Allah, tambahlah ilmu kepada kami pada petang ini. Warzuqnal fahma ya Allah, berilah kami faham terhadap apa yang akan kami sama-sama pelajari pada petang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati saudari Ainul Mardiah selaku moderator kita pada petang ini. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang berbahagia penasihat program webinar Tarbiyah Islamiah dalam dunia pendidikan, perkongsian pengalaman Dr. Ahmad Fakhrul Razi bin Muhammad
Zabidi, pensyarah di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Mudah-mudahan Dr. sentiasa dirahmati Allah, insya-Allah, amin. Seterusnya dikasihi Saudara Syafiq Farhan selaku pengarah program webinar pada petang ini, juga seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa yang bertanggungjawab mengurus program webinar pada petang ini. Seterusnya para pelajar, mahasiswa, mahasiswi yang sedang mengikuti live pada petang ini, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhi daripada pandemik COVID-19, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini Allah Subhanahu wa taala beri peluang dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada petang ini dalam program webinar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita akan bincang berkenaan dengan tarbiyah Islamiah dalam dunia pendidikan, perkongsian pengalaman, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahasiswa, mahasiswi, muslim-muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, apakah itu tarbiyah Islamiah? Jadi insya-Allah pada petang ini kita kongsi sama-sama secara santai. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada ustaz sendiri dan semua yang sedang menonton live pada petang ini. Baik, kita akan bincang beberapa perkara, antaranya Allahumma salli ala secara ringkas berkenaan dengan takrif peranan tarbiyah Islamiah, juga jenis-jenis tarbiyah Allahumma salli ala Muhammad, dan juga matlamat tarbiyah Islamiah itu sendiri. Secara ringkas pada permulaan ini sama-sama kita tengok bagaimana dan apakah maksud tarbiyah Islamiah. Tarbiyah itu sendiri membawa maksud ataupun asal daripada perkataan daripada bahasa Arab rabbah. Rabbah yurabbi, masdar dia tarbiyah, yang membawa maksud penjagaan, Allahumma salli ala Muhammad, pengasuhan, pelihara, tunjuk ajar, bimbingan, pendidikan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dari segi maksud tarbiyah Islamiah ataupun pendidikan Islam itu, kita boleh tengok beberapa definisi pada petang ini yang telah disebut oleh antaranya oleh Allahumma salli ala Muhammad Dr. Fatahiyah Khan rahimahullah taala. Apa yang disebut oleh Dr. Fatahiyah Khan berkenaan dengan maksud tarbiyah Islamiah ataupun pendidikan Islam ini ialah proses membina individu dan masyarakat berdasarkan paksi Islam, sama ada dalam aspek pegangan, pemikiran maupun perbuatan. Proses pendidikan dalam Islam ialah bermatlamat untuk membina individu dan masyarakat berdasarkan kefahaman Islam yang sempurna, tanpa campur tangan unsur-unsur lain. Hasilnya pembinaan individu Muslim akan menjadi binaan yang sempurna, seimbang dan terkawal. Ini antara yang disebut oleh Dr. Fatahiyah Khan. Juga disebut antaranya, kita boleh tengok definisi yang disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah ta'ala anhu. Adapun beliau mendefinisikan Allahumma salli ala Muhammad, maksud pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiah ini, beliau mengkhususkan maksud tarbiyah Islamiah ini kepada pendidikan anak-anak. Pendidikan Islam, yakni tarbiyah Islamiah menurut beliau juga adalah berusaha untuk menyediakan dan membentuk anak didik agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan menjadi manusia yang soleh di dalam kehidupan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung beliau lagi, pendidikan Islamiah Islam ini untuk anak-anak, beliau gariskan adalah bermula daripada pemilihan pasangan hidup. Kemudian
setelah anak itu lahir sehinggalah sampai ianya meningkat dewasa. Beliau turut menggambarkan bahawa pendidikan Islam ataupun tarbiyah Islamiah ini, bahawa pendidikan Islamiah ataupun pendidikan Islam ini yang ideal, yang sempurna ialah meliputi aspek-aspek pendidikan keimanan, akhlak, jasmani, akal, psikologi, sosial dan seks. Ini antara definisi yang disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Adapun Allahumma salli ala Muhammad, ada juga yang menyebut tarbiyah Islamiah ini ialah proses penjagaan, pengasuhan, pelihara, pendidikan yang berasaskan sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sumber yang Rabbani, yang mana berasaskan Quran dan Sunnah, yang mana generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sehingga melahirkan generasi Rabbani yang mana Allah SWT Muhammad dapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah SWT Muhammad yang Allah SWT Muhammad Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayah. Sadaqallahul azim. Allah rakamkan kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan kepada manusia, yang mana mengajak ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Inilah generasi aulia, generasi para anbiya, generasi para sahabat salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui didikan Islamiah, tarbiyah Islamiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka Allahumma salli ala Muhammad sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hasil tarbiyah Islamiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan tarbiyah inilah juga yang masih kita teruskan sehingga ke hari ini, dan mudah-mudahan sehingga ke hari kiamat, kerana antara peranan yang paling penting dalam tarbiyah Islamiah ini ialah Allahumma salli ala Muhammad untuk melahirkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, ummah yang Allahumma salli ala Muhammad maju, baik dan bertuhankan Allah Subhanahu wa taala walau di mana mereka berada. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara ringkas pada petang ini kerana kita kesetukan masa. Jadi secara ringkas definisi yang telah disebutkan sebentar tadi menunjukkan bahawa secara kesimpulannya tarbiyah Islamiah ini adalah maksudnya ialah untuk kita menjaga, mendidik, mengasuh, pelihara seseorang berasaskan Quran dan Sunnah Allah SWT, sehingga mereka dilahirkan sebagai generasi yang Rabbani, insyaAllah. Bila kita sebut tarbiyah Islamiah, antara peranannya ialah tidak lain dan tidak bukan Allahumma salli ala Muhammad berjaya ataupun tidak berjaya seseorang pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat itu bergantung kepada sistem tarbiyah Islamiah. Oleh itu, Allahumma salli ala Muhammad, tarbiyah Islamiah ni perlu diutamakan dalam perancangan untuk kita membangunkan ummah yang Rabbani. Oleh yang demikian, antara matlamat ataupun peranan tarbiyah Islamiah juga ialah untuk melahirkan pelajar dan masyarakat yang beribadah pada Allah berdasarkan syariat. Kita tidak ingin melahirkan masyarakat yang buat ibadah tapi tidak mengikut syariat yang sebenar. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, tujuan atau peranan tarbiyah Islamiah ialah untuk membentuk ataupun melahirkan khilafah Allahumma salli ala Muhammad di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuan ialah untuk mengurus takbir dunia ini dengan Allahumma salli ala Muhammad, acuan Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang seterusnya ialah
tujuan atau peranan tarbiyah Islamiah ini ialah untuk bertaruh sesama manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Hujurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah rakamkan, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu lelaki wa untha perempuan, min dzakarin wa untha daripada lelaki dan perempuan, dan Allah Ta'ala rakamkan waja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, qabail, berkabilah-kabilah. Kenapa? Lita'arafu, saling kenal mengenali antara satu sama lain. Tetapi Allah rakamkan di akhir ayat ini yang paling Allah sayang, yang paling mulia, Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Maka tujuan tarbiyah Islamiah, peranan tarbiyah Islamiah ialah tak kisah dia bangsa apa, tetapi kalau dia orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, berbangsa Cina ke India ke, kalaulah dia paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa ini ialah hasil daripada proses tarbiyah Islamiah. Itu antara peranan. Yang seterusnya ialah peranan tarbiyah Islamiah ini ialah untuk melahir pemimpin dan boleh memimpin dan memerintah dunia ini dalam Allah SWT dengan menggunakan acuan Islam. Dan yang terakhir antaranya yang disebut ialah peranan tarbiyah Islamiah ialah untuk melaksanakan hukuman dan menjalankan hukuman berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu antara peranan-peranan penting tarbiyah Islamiah. Siswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita tengok kepada jenis-jenis tarbiyah Islamiah. Antaranya yang pertama ialah tarbiyah rabbaniyah ataupun dikenali sebagai tarbiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad imaniyah. Untuk kita mendidik seseorang pelajar, seseorang masyarakat supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan yang wajib disembah. Menolak semua fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Islam bercanggah dengan iman. Itu yang pertama. Jenis yang kedua ialah di bawah tarbiyah Islamiah ni ada tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah untuk kita mendidik jiwa supaya bersih daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat amal supaya buat kerana Allah, bukan buat kerana makhluk. Buat amal lillah, bukan lil makhluk. Maka di sana perlu kepada tarbiyah ruhiyah, disebut juga tarbiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa dan diri, bersihkan hati daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada tarbiyah thaqafiyah, tarbiyah yang kita tekankan supaya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mencari ilmu-ilmu yang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, juga utamakan ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Juga di sana ada tarbiyah jasadiyah. Mesti kita menjadi orang Islam yang kuat dari segi jasad. Mesti kita tekankan riadah, Allah SWT mesti bersukan, bersenam, jaga pemakanan dan sebagainya. Seterusnya di bawah tarbiyah Islamiah juga ada tarbiyah siyasiyah. Bagaimana kita dididik untuk berpolitik secara politik Islam, bukan politik yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Di sana juga ada tarbiyah aqliyah, cara pemikiran kita mesti ditarbiyah. Kerana apa? Kerana Allah SWT Muhammad zaman sekarang terutamanya banyak serangan-serangan pemikiran yang sedang merosakkan remaja-remaja Islam, umat Islam itu sendiri. Disebut sebagai ghazbatul fikr. Maka tarbiyah aqliyah, kita kena didik bagaimana cara berfikir menggunakan Allah SWT Muhammad pemikiran yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu taala
pemikiran tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemikiran Islam. Juga di sana ada tarbiyah ijtimaiyah. Bagaimana kita mesti dididik, kita mesti mendidik, kita mesti tekankan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendidikan cara bersosial di tengah-tengah masyarakat. Kerana di sana ada orang berilmu tetapi tak pandai nak bersosial, tak pandai nak Allahumma salli ala sayyidina bergaul dengan masyarakat. Maka di sana di bawah tarbiyah Islamiah juga menekankan tarbiyah ijtimaiyah. Bagaimana kita nak masuk dengan masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana cara kita nak bersosial. Dan yang terakhir antaranya ialah tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah bagaimana untuk menjadikan seseorang itu berakhlak yang baik. Sebagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah peranan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sebut, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Dan inilah hasil daripada tarbiyah Islamiah. Ada beberapa jenis tarbiyah yang telah saya sebutkan, Ustaz sebutkan sebentar tadi, yang perlu diterapkan dalam sistem pendidikan Islamiah. Dan inilah antara tarbiyah-tarbiyah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diajar baik di sekolah, baik di universiti dan baik dalam masyarakat. Ini antara tarbiyah-tarbiyah yang perlu ditekankan. Siswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita tengok bagaimana tarbiyah Islamiah ini adalah dasar penyelesaian, dasar kepada semua penyelesaian masalah. Sebagaimana kita tahu zaman sekarang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antaranya masalah pelajar. Kita ambil konteks pelajar di sekolah. Sekarang ni sangat membimbangkan. Sangat membimbangkan. Kerana apa? Kerana antaranya sekarang ini berleluasa kes penzinaan di antara pelajar. Baik mahasiswa itu sendiri. Kes mencuri, subhanallah. Sangat berleluasa. Couple, pemakaian yang tidak menepati syariat, suka menipu, tidak menghormati guru, tidak menghormati ibu bapa dan sebagainya. Jadi semua perkara ini ialah tidak dapat diselesaikan. Melainkan semuanya kita kena kembalikan kepada Islam secara sepenuhnya, secara kesemuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, yang mana Allah rakamkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Allah sebut, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Apa maksud keseluruhannya? Percakapannya, penglihatannya, pendengarannya, perjalanannya, cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menggunakan seluruh anggota yang Allah Ta'ala berikan ini mesti mengikut acuan Islam. Bukan berpakaian, kita nak pakai apa yang kita nak pakai, tapi pakai apa yang Islam nak kita pakai. Bukan apa yang kita nak cakap, tapi bercakap mengikut apa yang Islam benarkan kita bercakap. Bukan mengikut apa yang kita nak lihat, tetapi lihat apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan secara jelas, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Jadikan Islam sebagai the way of life. Jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Maka tidak dapat tidak untuk menjadikan pelajar dan masyarakat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengamalkan Islam ni sebagai cara hidup, tidak dapat tidak tarbiyah Islamiah inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad antara yang boleh membentuk individu, pelajar ataupun masyarakat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, 2 minit lagi insya-Allah. Jadi itu antara dasar ataupun nak menyelesaikan apa-apa masalah yang ada dalam masyarakat pada hari ini ialah tidak lain tidak bukan mesti kembali kepada Islam, kerana Islam satu-satunya jalan penyelesaian kepada semua masalah. Muslimin muslimat, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu di sini secara kesimpulannya
apa juga yang Ustaz bawakan, apa yang telah disebut oleh Imam Hasan Al-Banna berdasarkan tarbiyah Islamiah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala telah gariskan kesan daripada tarbiyah Islamiah ialah apabila ada 10 muwasafat tarbiyah dalam diri seseorang tersebut, baik daripada pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat. Mesti tekankan, mesti ada 10 muwasafat ini. Maka kalaulah 10 muwasafat ini ada dalam diri seseorang itu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah inilah matlamat daripada tarbiyah Islamiah itu sendiri, melahirkan generasi seseorang itu seorang yang rabbani. Yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Banna, hasil daripada tarbiyah Islamiah akan ada dalam diri seorang itu, yang pertama akidah yang sejahtera, salimul akidah. Yang kedua sahihul ibadah, ibadah yang betul. Yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang hebat. Yang keempat qawiyul jism, kuat tubuh badan, sihat tubuh badan. Yang kelima musaqqafal fikr, luas pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam qadiran ala kasbi, ataupun mampu berdikari. Yang ketujuh mujahadah ala nafs, iaitu melawan hawa nafsu. Yang ke-8 harisun ala waqtihi, sentiasa menjaga masa, mengurus masa dengan baik. Yang ke-8 munazzam fi syu'unihi, iaitu tersusun sistematik urusan kehidupannya. Dan yang terakhir yang ke-10 nafi'un ala ghairihi, iaitu beri manfaat kepada orang lain. Inilah kesan daripada tarbiyah Islamiah. Jadi itulah antara yang boleh kita bincang secara ringkas pada petang ini berkenaan dengan apa itu tarbiyah Islamiah, maksudnya, peranannya dan matlamatnya, dan kesan sekiranya mengamalkan tarbiyah Islamiah akan ada 10 perkara yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna sebentar tadi. Dan pada ke-10 muwasafat tarbiyah ini, maka dia salah seorang yang mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bertakwa walau di mana mereka berada. Wallahu ta'ala alam. Itulah serah kepada Ustaz Ainul sedikit cerahan. Wallahu alam. Itu tarbiyah Islamiah dalam dunia pendidikan. Okey, jadi dapat saya simpulkan dalam tarbiyah Islamiah ni kita patut jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam lah sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Apa yang dibawa, yang disuruh dan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah tarbiyah Islamiah. Betul ya? Okey, semoga kita semua dapat manfaat atas perkongsiannya. Jadi Ustaz telah berpengalaman sebagai seorang pendidik selama lebih kurang 6 tahun. Tambahan pula Ustaz merupakan guru disiplin di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin. Maka sudikah Ustaz kongsikan kepada kami pengalaman Ustaz sepanjang menjadi pendidik khususnya dalam bidang tarbiyah Islamiah? Terima kasih kepada saudari Ainul. Sedikit pengalaman, Allahu Rabbi. Segar nak kongsi pengalaman sebab orang lain lagi hebat pengalaman. Ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit pengalaman lah sepanjang jadi guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 3 sekolah yang berbeza yang setakat ini Allah Subhanahu Taala beri peluang. Antaranya yang pertama ketika praktikal dulu di sekolah Samti KKB. Sekolah menengah sekolah agama menengah tinggi Kuala Lumpur Baru, yang mana suasana pelajar di situ, suasana pelajar yang latar belakangnya yang berbeza dan sederhana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi apa yang mengagumkan berada di sana, walaupun hanya 6 bulan praktikal, antara suasana yang sangat baiklah yang ditekankan di sana. Pengalaman di sana dengan pelajar-pelajar, contohnya dalam pendidikan Islamiah, dari segi pergaulan akhlak. Setiap kali berjumpa dengan pelajar di sana, mula-mula masuk hari pertama tu sangat terpegun. Kerana apa?
subhanallah, akhlak memberi salamnya sangat hebat kalau di Samti KKB tu. Kalau setiap kali jumpa guru-guru ataupun siapa saja yang masuk di sekolah tu, mesti akan bergemalah salam-salam tersebut. Itu salah satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesan daripada tarbiyah yang diterapkan di sekolah tersebut. Dan sepanjang berada di Samti KKB, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2013, ketika praktikal, pengalaman yang kami lah dan saya dan sahabat-sahabat cuba terapkan di sana, sebab suasana pelajar sekolah agama setakat ni Allah beri peluang bersama dengan pelajar sekolah agama, jadi suasana berbeza dengan pelajar yang bukan sekolah agama. Ala kulli hal, ketika kami berada di sana sedikit perkongsian, kami perkasakan lagi ialah kuliah maghrib di surau-surau yang tekankan berakidah, beribadah dan sebagainya. Ia sangat memberi kesan, subhanallah. Allah SWT. Yang kedua, antara yang dilakukan untuk menekankan tarbiyat Islamiah di sana ketika tu, kami susun usrah yang sistematik, ada mingguan. Kami latih para nuqaba untuk bercakap dan berkongsi, dan para nuqaba itu sendiri kita melatihnya supaya berkongsi kepada pelajar-pelajar lain. Antara lain juga ialah Allahumma salli ala kita ubah suasana untuk setiap kali ada program mesti mulakan dengan selawat tabliyah antaranya. Dan setiap pagi kalau sebelum ni tak ada, ketika kami datang kami kongsikan, terapkan antara tarbiyahnya ialah setiap pagi baca doa wahdah. Sepah asma' husna, sepah baca doa sebelum masuk kelas, baca doa wahdah. Untuk mereka rapatkan lagi ukhuwah di antara mereka dan memberi semangat untuk senantiasa belajar dan terus belajar, terutamanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam bidang pendidikan Islam. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad supaya lahir menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat. Itu antara yang dilakukan ketika berada di Samti. Sedikit pengalaman yang boleh dikongsikan. Antara cabaran ketika berada di sana, walaupun semua pelajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditekankan soal agama, cuma di sana ada beberapa cabaran. Antaranya ialah biasalah bila sekolah agama ni ada kes kecurian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kes buli dan sebagainya. Jadi antara untuk kita bantras ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hilangkan kes buli, kes curi, antaranya ialah kita terapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad program takhir ataupun mempersaudarakan antaranya. Abang jaga adik molek, adik hormati abang baik-baik. Itu antara. So kita hilangkan kes buli misalnya. Dan adakan program-program yang meliputi semua batch, bukan ikut batch, kerana bila ikut batch sana akan banyak dan kuat sobiahnya. Itu antaralah yang dibuat. Dan pengalaman juga di sana ada seorang pelajar yang mak ayah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hantar dia sekolah agama, tapi ada satu hari tu pelajar tu dia tak nak balik ke rumah. Bila ditanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kenapa tak nak balik, dia sebut kerana malu sebab bila balik mak dianya tak tutup aurat, tapi suruh anak dia tu tutup aurat dengan sebut. Jadi bila keluar pergi pasar malam ke misalnya, bila keluar dengan mak dia, bila jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu, dia malu. Menyebabkan dia tak nak balik ke rumah. Jadi ini antara yang kita terapkan, bahawa walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad keadaan ibu atau maknya sebegitu, tetapi janganlah sampai tak nak balik rumah. Dan bila seletak, bila kita sebut kelebihan, bila sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang apa yang perlu dibuat, akhirnya pelajar tersebut pulang juga ke rumah. Ini antara cabaran-cabaran lah yang ada di sekolah Samti ketika tu. Seterusnya situasi pelajar yang sederhana.
Adapun pengalaman mengajar di Sekolah Tahfiz Asy-Syakirin Bandar Asri Putra, ni golongan-golongan elit. Kita nak terapkan tarbiyah Islamiah kepada golongan-golongan elit ini satu perkara yang sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sangat-sangat perlu kepada mujahadah yang tinggi. Biasalah golongan-golongan orang-orang kaya biasanya, sebab dia punya yuran sebulan 800. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang datang ketika tu semua boleh dikatakan orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya lah. Maka ketika mengajar di sini, kita harus tak berhadapan dengan pelajar-pelajar yang egonya sangat tinggi. Biasalah, semua yang dia nak, semua dia dapat. Dia nak duit ada, pagi-pagi driver mari hantar, petang driver mari ambil. Nak apa semua dia dapat. Baju dia mahal-mahal, handset dia mahal-mahal, tidur dalam aircon. Jadi antara kita nak tekankan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pendekatan kepada golongan elit ini ialah tak samalah dengan pendekatan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan yang sederhana. Maka kita menggunakan kaedah berkongsi mengikut kadar pemikiran seseorang. Maka golongan elit ni mereka kadang-kadang dipaksa untuk belajar Quran di tahfiz. Dia tak nak, tapi ayah dia, mak dia paksa. Di sana kita sebagai guru kena menggunakan pelbagai skill yang ada. Kena multi skill. Bagaimana nak suruh dia minat kepada solat. Maka tak dapat tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena jumpa, kita kena terangkan dalam keadaan yang santai tapi sampai. Dia tak boleh sebagai pendekatan ceramah semata-mata, tak boleh. Kerana mereka golongan yang perlu kepada sentuhan. Kerana orang kaya ni kadang-kadang kasih sayang dia kurang. Kerana mak ayah dia keluar pagi, balik malam. Keluar pagi, balik malam. Ada tu seorang pelajar tu, ayah dia pilot. Keluar sebulan, balik sebulan. Tu pun tengok-tengok anak dah besar. Jadi, tarbiyah yang perlu ditekankan kepada golongan ini ialah lebih kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sentuhan, belayan, dan juga kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad senantiasa pesan dan nasihat. Ini golongan yang elit. Dia susah sikit sebab ego dia tinggi. Ala kulli hal, alhamdulillah bila mereka faham, mereka dapat menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu yang dipelajari dengan baik. Itu antara di sekolah golongan elit. Dan sekarang berada di Semaza, golongan yang pandai. Golongan yang pandai. Tadi something sederhana, yang kedua golongan elit. Golongan yang ketiga ni di Semaza, golongan yang pandai lah, kerana Semaza antara sekolah berasrama penuh dan nak masuk mesti tapisan-tapisan, mesti melalui tapisan-tapisan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad agak ketat. Ala kulli hal, ketika berada di Semaza, pernah pegang guru disiplin. Bila berada di sekolah agama ni, masalah disiplin tidaklah banyak seperti sekolah biasa. Cumanya bila ada tu, kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang berat, ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biasa-biasa. Cuma yang biasa berlaku kalau di asrama, biasalah semua asrama, kecurian dan sebagainya. Cuma buli alhamdulillah masuk 2015, 2016 kes buli di Semaza tiada. Alhamdulillah. Macam mana pendekatan yang dilakukan ialah kita nak terapkan supaya mereka boleh berkenalan dan berkawan sama mereka. Kita masukkan dalam bilik itu para warden, guru bincang, kita letakkan dalam bilik itu campur daripada menengah rendah ke menengah atas. Kesannya ada, cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang baik, ada juga kesan yang buruk. Kesan yang baiknya ialah mana-mana sekolah lah, saya tegur umum, kalau letak adik dengan abang dalam satu bilik, kalau abang tu berakhlak baik, adik akan ikut. Tapi kalau abang-abang tu berakhlak tak baik, adik-adik juga akan ikut. Ini antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang perlu kita tengok jugalah dalam sistem tarbiyah. Sebab kita terapkan abang mesti didik adik-adik supaya tidak berlakunya buli dan sebagainya, asobiah dan sebagainya. Tetapi bukan senang, perlu kepada masa. Cuma antara pendekatan yang digunakan di Semaza ialah untuk terapkan pendidikan Islamiah ini ialah kita tekankan, sebab dia sekolah asrama penuh,
untuk berada dalam kuliah maghrib, mesti wajib berada dalam kuliah maghrib. Juga di sana saya tengok ada antara pengalaman untuk kita kurangkan masalah disiplin ialah beri kefahaman yang jelas kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antaranya kita lakukan ataupun buat daurah. Dan kesan daripada daurah ni sangat hebat, subhanallah. Sebab bila mereka ada ilmu, insya-Allah perubahan akan berlaku dalam diri mereka bila ilmu diamalkan. Dan alhamdulillah kesan selepas adakan daurah setiap petang ke 6.30 hingga pukul 7 boleh tengok perkembangan yang positif, alhamdulillah, sehingga ke hari inilah. Juga pendekatan usrah, perkongsian hati ke hati di antara nakik dan juga para pelajar. Ini antara apa yang telah kita lakukan untuk menerapkan mereka supaya ke-8 jenis tarbiyah tadi ada di Semazar terutamanya dan sekolah-sekolah yang pernah pergi. Tarbiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tarbiyah rabbaniyah. Kita buka kitab tauhid, kita kongsi. Tarbiyah jasadiyah, mesti ada riyadhah setiap petang walaupun sekejap. Tarbiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akliyah, sentiasa melakukan ataupun beri modul-modul untuk berfikir bagaimana kita nak menjadi hamba yang bertakwa. Tarbiyah khuluqiyah, sentiasa pesan antara satu sama lain, contohnya makan, kalian berdiri kita minta supaya mereka duduk. Cuma pendekatan untuk tegur itu fleksibel. Ada perlu kepada direct, ada perlu kepada marah, ada perlu kepada gosok dan sebagainya. Jadi itulah antara yang mana dilakukan, yang telah dilaksanakan, dan alhamdulillah selepas kita buat pendekatan tersebut adalah kesan-kesannya, walaupun bukan 100% tetapi ada kesannya, hasil daripada tarbiyah Islamiah itu sendiri. Cuma cabaran-cabaran remaja sekarang, pelajar-pelajar sekarang ialah sangat sukar. Kerana apa? Kerana mereka didedahkan dengan pelbagai jenis gadget. Ini antara yang senang mempengaruhi mereka. Ada SMS, guru WhatsApp yang kalau silap masuk guru WhatsApp habis. Daripada akhlak yang baik terus bertukar 360 darjah. Dari perempuan tu misal kata bukan di Semazar lah, di seluruh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh katakan pengaruh gadget ni sangat dahsyat. Jadi antara pendekatan ni ialah kita gunakan juga gadget untuk mendekati remaja-remaja, terutamanya sekarang ni guna pendekatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat video-video Islami, pakai kawan-kawan untuk sebarkan. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelajar sekarang ni antaranya ialah tidak boleh dipaksa, tidak boleh dirotan, semua kena gosok. Ni cabaran yang sangat besar lah sebagai pendidik, kerana yang buat kesalahan pun kadang-kadang kita tak boleh nak ambil tindakan. Ni sistem yang perlu kita kena muhasabah lah. Tak boleh nak ambil tindakan. Kenapa? Antara faktornya kalaulah dia tu kelas exam, tak nak ganggu emosi pelajar. Jadi utamakan akademik melebihi saksiah. Yang ni yang perlu dimuhasabahkan bersama. Semualah sekolah yang ada, sistem ni perlu ditambah baik dari hari ke hari, insya-Allah. Juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cabaran untuk penyelesaian kalau kebelakangan ni ialah nak terapkan tarbiyah Islamiah ialah kekangan waktu dan juga masa, kerana guru-guru terbeban dengan banyak tugas yang perlu diselesaikan. Jadi kadang-kadang terbantuk jugalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad program-program untuk proses pentarbihan itu sendiri. Ala kulli hal setakat ni alhamdulillah semua yang dirancang berjalan dengan baik, cuma pada tahun ni sajalah disebabkan pandemik banyak yang telah tertangguh. Jadi itulah yang boleh dikongsikan antara yang ada di Semazar untuk kita terapkan. Tafakuh fiddin, guru dan juga pelajar seminggu. Lagi solat hajat untuk ruhiyah hari Khamis dan hari Isnin setiap minggu. Baca Yasin, solat hajat dan juga solat duha berjemaah. Dan solat duha kita tekankan individu lah buat setiap hari. Cuma Khamis dan juga Isnin dilakukan
beramai-ramai di dalam masjid ataupun surau sekolah. Juga tiap-tiap malam ada kuliah-kuliah. Juga setiap malam Sabtu ada usrah sumur yang berasaskan Allah SWT silibus daripada Kementerian Pelajaran Malaysia itu sendiri. Itulah yang boleh saya kongsikan. Cuma cabaran lainnya ialah ada jugalah pelajar-pelajar yang memberontak disebabkan masalah rumah tangga, keluarga, ayah kahwin lain, bercerai dan sebagainya, dan dia tunjuk pemberontakan tu di sekolah. Maka kita sebagai guru kena senantiasa dampingi mereka kerana mereka sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu, maka tidak lain dan tidak bukan membawa kepada Islam, itulah bawa kepada Allah, kepada Rasulullah, itulah yang boleh menenang dan menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Serah balik kepada Ainul. Okey, Masya Allah. Begitu hebat sekali pengalaman yang telah dikongsikan oleh penceramah jemputan kita. Begitu mencabar sekali cabaran yang dihadapi oleh penceramah kita untuk menjadi seorang pendidik. Dapat kita lihat ketabahan Ustaz, khususnya menjadi guru disiplin. Untuk pengetahuan Ustaz, saya sebenarnya bekas pelajar Semaza juga tahun SPM 2016-17. Jadi pemerhatian saya sendiri terhadap cara didikan Ustaz kat sana, khususnya sebagai guru disiplin, telah banyak membentuk sasiah pelajar di Semaza. Okay. Hadirin sekalian, kita sebenarnya tak perlu jadi guru untuk mendidik. Hakikatnya kita sendiri adalah pendidik. Contoh macam yang Ustaz nyatakan, senior didik junior. Bakal senior pula akan didik bakal junior dia. Macam tu. Okey, baiklah, kita telah hampir dengan slot terakhir kita, iaitu sesi soal jawab. Para hadirin boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah. Okey Ustaz, soalan ditanyakan oleh Nur Ain Najibah. Saya sebagai guru, contohnya, bagaimanakah cara saya ingin mendidik diri menjadi seorang guru yang disenangi oleh pelajar? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih saudari Nur Ain Najibah. Sekarang juga sebagai guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana cara saya ingin mendidik diri menjadi seorang guru yang disenangi oleh pelajar? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila jadi seorang guru, cara yang paling penting yang perlu kita ada ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu ataupun skill untuk kita mendekati para pelajar. Cuma bagaimana cara kita nak disenangi, senang je. Kita jangan marah pelajar, pelajar akan suka kita. Cuma ingat, kita sebagai guru, pelajar yang salah kita kena kata salah. Pelajar yang betul kita kena kata betul. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk jadi guru yang disenangi oleh pelajar, jadilah guru kaunseling. Ni antara guru yang disenangi oleh pelajar. Guru yang tak marah, sentiasa pujuk, rayu. Okey, salah satu. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak semestinya jadi guru disiplin tu tidak disenangi oleh pelajar. Kerana kalau kita buat benda yang betul, itu betul, contoh pelajar tu salah dan kita memarahinya dan kita jangan marah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan keadaan hati kita benci kat dia. Ni pesan guru. Kita jadi pendidik. Kalau kita marah pada seseorang itu, pelajar tu daripada hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pelajar tu akan benci kat kita sampai bila-bila. Kita marah di mulut, hati kita sayang. Ini tips. Kita marah di mulut, di hati kita sayang kat dia. Kita marah ketika mana dia sedang buat kesalahan. Tetapi ketika mana dia tak buat kesalahan, kita puji dan kita dampingi dia. Ini salah satu pendekatan yang boleh kita sama-sama gunakan, insya-Allah. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita berada dalam keadaan yang betul,
kita kongsi dalam keadaan ikhlas, kita jujur, kita marah dalam keadaan kita jujur kat dia, kita nak dia jadi baik. Mungkin sekarang dia tak senangi dengan kita, tapi akan datang bila dia dah ada ilmu, bila dah besar, bila dah keluar sekolah nanti, dia akan doakan kita insya-Allah, kerana sebab kita marah dia jadi pelajar yang cemerlang pada akan datang. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terjadi pelajar yang disenangi oleh pelajar, kita buatlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antaranya proses pengajaran itu sendiri mesti menyeronokkan, sentiasa berdampingan dengan pelajar. Kita kena kenal mereka dan mereka kenal kita. Mereka kenal kita dan kita kenal mereka insya-Allah. Terutamanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika berada di sekolah, bukan saja kita bersama dengan mereka di luar bilik, di dalam bilik darjah, tetapi di luar bilik darjah pun kita juga bersama dengan mereka, bercakap dengan mereka, tegur mereka insya-Allah. Wallahu alam. Itulah antaranya. Kalau nak cari pelajar suka kat kita, jangan marah pelajar suka. Tetapi ingat, kita sebagai guru, yang salah jangan kita bela, yang salah kita kata salah, yang betul kita kata betul. Walaupun kita marah, mereka tak senangi, tapi benda tu betul, insya-Allah satu hari nanti mereka akan nampak dan mereka akan minta maaf, mereka akan doakan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang Mic diberikan dapat menjawab. Okey. Okey dah. Okey, semoga penjelasan ini dapat menjawab persoalan saudari Ain Najibah. Ustaz, boleh saya kemukakan 1-2 soalan lagi? Boleh? Apakah Okey, untuk soalan yang seterusnya oleh Norlinda Mamat, apakah ada panduan bagi seorang guru untuk mengawal emosinya dalam berhadapan dengan pelajar yang susah terima nasihat? Okey, silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada saudari Norlinda Mamat. Apa yang ada pada seorang guru, kita kena ada ilmu untuk mendekati pelajar dan ilmu cara untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengawal emosi. Yang pertama ialah kita mesti tahu pelajar tersebut dia berada dalam kategori yang mana. Ada pelajar kinestetik, dia dalam NLP program. Benda ni kena ada dalam diri seorang guru. Ada pelajar yang kinestetik, ada pelajar yang audio, ada pelajar yang visual, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kelainan ataupun perbezaan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebabkan kita senang untuk mengurus emosi dan juga menghandle seseorang pelajar tersebut. Sebab tu kita sebagai guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pertama kena senantiasa banyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkongsian ruhiyah ataupun dalaman kita kena kuat. Kerana kita tak boleh beremosi sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melampaui apa yang telah syariat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang telah syariat benarkan. Sampai satu tahap tu yang terjadi guru yang tampar pelajar sampai pengsan, jet pelajar sampai mati, misal kata. Kerana emosinya ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak terkawal. Sebab tu nak marah pada pelajar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena marah dengan ilmu, bukan marah dengan nafsu. Kalau kita marah dengan ilmu, insya-Allah emosi kita akan dapat kita kawal. Kalau kita marah dengan nafsu, maka pelajar itulah akan jadi bahan pukulan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh demikian, bagaimana nak berhadapan dengan pelajar yang susah terima nasihat? Ini antara cabaran yang dihadapi oleh guru zaman sekarang. Sebab berhadapan dengan pelajar-pelajar yang susah untuk dengan nasihat. Dan kita kena ingat bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasihat ni kita tak boleh royak hari ni dan dia akan berubah hari ni juga tak. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, analogi sebagai guru untuk kita kawal emosi. Batu ni dia kerah. Batu kerah.
Tapi lama-lama bila air tu menitik atas batu tersebut, lama-lama batu tu akan lekuk. Batu tu akan lengkung. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan pelajar susah terima nasihat, kita kena ingat analogi tadi. Kita kena ingat cerita tadi. Oh, kalau batu lama-lama akan lekuk, insya-Allah pelajar ni walaupun susah hari ni, kita nasihat juga. Mungkin suatu hari nanti dia akan terima nasihat tersebut. Sebab tu kita sebagai guru, tugas kita mendidik, mengajar, menasihati. Yang menerima nasihat ni kerja Allah Ta'ala. Sebab tu kalau guru nak buat kerja Allah Ta'ala, kita akan stres. Sebab kita nasihat, dia nak suruh terima tu nasihat kita. Memang tak lah. Sebab tu kerja yang menerima nasihat tu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tugas kita sudah. Sebab apa kalau kita nasihat dia tak terima, kita akan stres. Sebab apa? Menerima nasihat tersebut ialah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk kita mengawal emosi kita, ketika kita berhadapan dengan pelajar susah dengar, kita buatlah yang terbaik, kongsikan seikhlas yang mungkin, sejujur yang mungkin. Terima atau tidak itu kita doa dan serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan sesekali kita sebagai guru mengatakan perkara yang pelik-pelik pada anak murid. Geram setara mana pun, doakan mereka. Bertuahnya pelajar ni, cerdiknya kamu. Jangan sebut mu ni tak certi bahasa. Mu ni anak zina ke? Jangan. Kerana setiap perkataan yang keluar melalui mulut guru itu doa. Maka salah satu untuk kita kawal emosi, ingat kita buat kerja kita sebagai guru, kerja yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk terima nasihat, untuk faham sesuatu perkara, itu kerja Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tugas kita buat yang kita, kerja Allah, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mudah-mudahan memberi taufik hidayah kepada anak murid kita tu suatu hari nanti, insya-Allah. Wallahu alam. Itulah yang boleh dapat menjawab sedikit, wallahu alam menjawab ataupun tidak, sedikit pengalaman. Masya Allah. Saya rasa itu jawapan yang padat dan jelas sekali. Okey Ustaz, kita ada satu soalan yang terakhir daripada saudara Muaz Mayidin. Ustaz, kebelakangan ni jenayah seksual semakin meninggi berdasarkan apa yang dipaparkan pada dada-dada akhbar. Maka apa ulasan Ustaz mengenai isu ini dengan didikan tarbiyah Islamiah? Okey Ustaz, silakan. Terima kasih saudara Muaz. Betul. Kalau kita tengok kebelakangan ini, jenayah seksual sangat tinggi. Baik di sekolah asrama, sangat membimbangkan. Kes gay lelaki, kes perempuan, lesbian perempuan. Juga mula masuk dalam sekolah-sekolah agama. Allahu Rabbi. Sangat membimbangkan kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara faktornya ialah yang paling besar media sosial. Yang seterusnya faktor persekitaran. Jadi bagaimana cara untuk kita mengelak daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jenayah ini berleluasa? Tak dapat tidak, pendidikan tarbiyah Islamiah mesti diperkasakan. Jadi siapakah yang paling berautoriti? Tidak lain dan tidak bukan, ini kerja pimpinan. Pemimpin negara kena bincang. Dan mesti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selaraskan, mesti perkemaskan sistem pendidikan dan mesti beri penekanan kepada institusi-institusi agama, terutamanya dalam aspek tarbiyah Islamiah. Kerana yang boleh menyelesaikan masalah jenayah seksual ini ialah satu-satunya penyelesaian ialah sebagaimana yang disebut awal-awal tadi, ialah menggunakan cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kefahaman tentang Islam, memberi kefahaman tentang Islam. Maka tak dapat tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, proses pentarbihan Islamiah ini berlaku bukan saja di sekolah, tetapi ia juga berlaku di rumah-rumah masing-masing. Tarbiyah yang perlu diterapkan oleh keluarga itu sendiri. Dia kena ambil berat tentang perjalanan kehidupan anak-anak mereka. Dan kalau disebut oleh Dr. Nasir Uluan, yang lepas dah tu kita doa dan kita usahalah sebaik mungkin. Yang akan datang pesanan kepada yang belum kahwin lagi,
untuk kita lahirkan generasi yang faham Islam, generasi yang baik-baik, maka sebelum kahwin lagi mesti kita menerapkan pergaulan ataupun cara-cara untuk menuju ke gerbang perkahwinan itu perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesannya akan datang. Ada orang pergaulan berleluasa sebelum, lepas tu dia kahwin, tak jaga, lepas tu lahirlah zuriat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dikhawatiri, kata ulama, membawa masalah yang berulang seperti mana ibu ayah mereka. Oleh yang demikian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok kepada situasi sekarang ini, penekanan yang paling penting ialah kepada anak-anak pelajar di sekolah-sekolah lah terutama, semualah, baik sekolah agama, sekolah biasa, mesti tekankan solat secara berjemaah. Antara yang boleh buat dan boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sama-sama laksanakan. Perkasakan solat. Kerana solat ni asas yang sangat penting. Jenayah seksual akan boleh selesaikan kalaulah seseorang tu solat dengan solat yang sempurna. Maka kena anjurkan pelbagai program baik di peringkat negeri, daerah, cawangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kawasan, anjurkan program-program keng solat, misal kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kerjasama ibu ayah sangat penting. Ya, memang dia kena paksa dulu anak tu pergi program. Tetapi insya-Allah hasil pada paksaan tersebut, kalau 3 hari 2 malam berada dalam program, insya-Allah pengalaman sebelum-sebelum ni dia memberi kesan yang sangat mendalam. Sebagaimana baru-baru ni ada program salah sebuah kolej yang himpunkan pelajar-pelajar, dia letak di pulau dan ustaz handle 3 hari 2 malam dengan izin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan kita mengharapkan kesemua tu berubah dalam skrip mata dak, tapi alhamdulillah hasil pada program tersebut ada yang umur 20 lebih dah tidak solat, buat benda-benda yang Allah Rabbi, dak kuda macam-macam. Tapi hasil daripada program itu alhamdulillah, walaupun taklah ramai, tetapi alhamdulillah kesan dia menyebabkan selepas program itu mereka boleh solat secara istiqamah dan berubah ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Itulah nak sebutnya, untuk mengelak daripada jenayah seksual ini, Kementerian Pendidikan terutamanya Allah SWT pimpinan negara kena tekankan subjek-subjek yang boleh membawa kepada perubahan akhlak kepada seseorang pelajar itu sendiri, dengan memberi ruang yang seluas-luasnya dan diutamakan proses pendidikan. Kerana dia maklumkan kalau di universiti, di matrik sebagainya, wallah alam lah sekarang, subjek-subjek pendidikan ni sebagai subjek yang nak ambil, tak nak ambil tak apa. Tapi kena kuat kuasakan bahawa subjek tarbiyah Islamiah, pendidikan Islami, subjek yang wajib diambil. Bukan sem pertama, tapi semua sem kena ambil. Contoh, barulah insya-Allah kalau pelaksanaan ini dilakukan, mudah-mudahan akan memberi kesan yang baik suatu hari nanti insya-Allah. Wallahu alam, itulah yang boleh dikongsikan. Wallahu alam menjawab ataupun tidak, mudah-mudahan menjawablah sikit. Wallahu alam. Okey, baiklah, saya rasa sudah cukup memadai 3 soalan untuk sesi soal jawab, memandangkan masa juga sedang mencemburui kita. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Faisal bin Ibrahim kerana sudi meluangkan masa beliau untuk bersama kita pada petang ini. Terima kasih Ustaz. Minta Ustaz jangan left terlebih dahulu kerana kita akan adakan sesi bergambar selepas ini. Peringatan semula kepada para hadirin untuk mengisi Google Form kehadiran bagi memudahkan urusan kami mencatat kehadiran peserta. Sekarang kita telah berada di akhir majlis. Di akhir majlis kita tutup webinar Tarbiyah Islamiah dalam Dunia Pendidikan, perkongsian pengalaman pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Majlis bersurai. Terima kasih.